Baik. Tetapi soal tata kelola dan penegasan tentang rasuah ini menyeluruh, bukan saja Datuk Seri Said, ini Datuk Seri Fadilah dan menteri-menteri, malam menteri. Pendirian kita tidak berganjak. Tidak ada langsung pendirian kita untuk berundur daripada perkara ini. Dan saya sudah tahu di antara paling kuat saya diserang ialah kerana tindakan saya mengarahkan semua agensi tegas supaya dapat kita selamatkan negara ini daripada kecurangan pemimpin terutamanya, daripada menggeledah, memunggah kekayaan luar biasa. Saya tahu ada orang ambil sikap baik, ada parti politik yang keras menyergah dan menyerang seorang tokoh politik yang sekarang di penjara, tetapi bersekongkol dengan tokoh-tokoh atau mantan tokoh yang menggeledah, memunggah puluhan bilion ringgit wang negara. Apa sort of hypocrisy is this? Kalau konsisten, biar konsisten. Seolah-olah yang rasuah ni satu orang, itu dua orang di Malaysia. Ya. Jadi saya telah berikan arahan SPRM, LHDN, Polis Diraja, ambil tindakan. Saya tidak peduli siapa. Rakan-rakan saya dalam kabinet ada di sini. Saya berulang kali dan mereka juga menegaskan dalam pentadbiran sekarang tidak ada tolak ansur sama sekali. Ya. Tetapi kita kena bagi mesej yang jelas. Bagaimana orang yang mengunggahkan yang disita lebih kurang 4 bilion, 5 bilion. Yang tidak disita 3-4 bilion. Yang di luar negara 5 lebih bilion, ada yang kata 10 bilion. Kemudian ada lagi yang bersongkol, yang bising terhadap kes pengampunan ini. Tak dengar pun suara mereka. Menyokong tindakan atau meminta supaya tindakan tegas diambil terhadap mana-mana mantan pemimpin atau pemimpin yang rasuah besar. Jadi kita nak jaga ni ke tata kelola ataupun kepentingan parti. Ataupun kepentingan kelompok mereka. Dan ini yang berlaku sudah. Saya tengok beberapa kenyataan keras bukan main. Terhadap seorang yang sudah pun dipenjara. Yang masih ada kesnya. Tetapi seolah-olah membisu terhadap tindakan-tindakan diambil. Mana ada yang mengatakan, oh ini dendam politik lama. Dendam apa saudara? Oh ini tak ada kesan lagi, tak ada kesan. Tak ada kesan. Semua saudara terlibat dalam penggunaan kemudahan Spenco. Ya. Dan sikap saya keras terhadap Spenco itu sejak saya Menteri Keuangan dulu. Jadi siasat, saya tidak tahu di mana salahnya. Tapi saya tahu peraturan itu tidak betul. Saya tahu ia merugikan negara. Saya tahu dia tidak menyenangkan pejabat awam. Tetapi kita lesu tidak berupaya berbuat apa-apa kerana tidak ada ketegasan dan tekad politik untuk bertindak. Sekarang ada, saudara. Dan saya salute penguat kuasa sama ada SPRM, LHDN dan lain-lain untuk bertindak tegas dalam perkara ini. Jadi saudara, ini kita kena faham. Kalau kita nak perangi rasuah, dia bermula dari atas dan sehingga ke bawah. Apakah selesai semua? Tidak. Semalam Ketua Polis Negara menyergah keras beberapa kelompok di peringkat bawah atau pertengahan polis yang masih mungkin kelompok kecil tetapi mau dibanteras. Kalau diambil tindakan terhadap kelompok kecil itu, bagaimana kita boleh biarkan rasuah skala besar itu berlalu tanpa apa-apa tindakan? Bentuk tindakan jangan tanya saya. Saya beri arahan umum kepada semua jabatan, semua badan penguasaan, tegas. Sementara kita ada tekad politik dan konsensus dalam Jemaah Menteri. No compromise. Maka masa untuk bertindak. Yang saya suarakan ini kerana orang-orang yang menjerit, menyerang pribadi tertentu, keluh, tidak langsung bersuara, malah secara diam bersekongkol dengan perasuah. Jadi maknanya tentunya mereka ini bukan menentang rasuah, tetapi ini hanya wayang politik untuk menyerang musuh. Jadi ada orang tanya, oh apa kalau ada? Kalau ada silakan. Tan Sri Azam Baki ada di sini, menteri-menteri ada di sini.
kita semua bersepakat kalau ada di kalangan rakan kita dalam baris jemaah menteri yang terlibat, tidak ada kes, kontrak atau apa-apa, arahan kita adalah tidak akan mempertahankan atau melindungi. Tapi kalau sekarang, tak ada tindakan terhadap menteri-menteri, oleh itu tidak adil kerana ambil tindakan kepada Parti Membangkang. Bongkar. Kalau ada bongkar. Saya tidak akan pertahankan. Tetapi jangan guna itu untuk melindungi perasuah di antara perasuah terbesar dalam sejarah negara ini. Ya. Yang menekan kita sampai sekarang. Kalau kita boleh selamatkan 10-20 bilion ini, sudah bayangkan berapa universiti, berapa sekolah, berapa hospital, berapa allowance tambahan untuk pejabat awam kita boleh tingkatkan. Tetapi kerana kita tidak ada kekuatan dan tekad politik. Kadang-kadang saya masa bicara dengan Menteri Agama dan JAKIM, saya kata kadang-kadang dalam tazkirah tak keras. Dia seolah-olah lembut dalam isu rasuah tata kelola ini. Ada yang kata kerana hukumnya bukan hudud, oleh itu ringan. Tidak, kerana dia menyiksa rakyat. Saudara, ini saya nak tekankan kepada penjawat awam, kerana kalau ada signal yang jelas dari badan-badan penguatkuasaan untuk bertindak keras dan tegas terhadap pimpinan sekarang atau dulu, maka penjawat awam bukan saja harus bekerjasama, tapi lebih waspada. Kalau sudah tanya apakah ia bersih sama sekali, jawab saya belum. Kerana masih ada di peringkat tertentu, di sempadan, di pelabuhan, bagian percukaian, pelbagai, ada lagi beberapa kelompok kecil yang meneruskan kerja mereka. Sudah tahu kehilangan hasil dari keterisan ya, mentah diesel masih belum terkawal sepenuhnya. Dan saya hanya merayu kepada saudara beri kerjasama sepenuhnya. Biarlah ada dalam tahun 1-2 tahun ini kita ada tekad, a new spirit, atau kalau Jerman kita Zeitgeist, spirit semangat zaman, untuk kita ada tekad kita untuk selamatkan negara ini dari berbagai salah guna kuasa dan pemunggahan kekayaan, dan supaya kita boleh tingkatkan balik keyakinan rakyat dan tingkatkan hasil mereka. Saudara, kalau kita dapat selamatkan 10-20 bilion ini, bukan untuk perbaiki rumah Perdana Menteri atau allowance dia. Apa yang kita dapat pulangan itu, kita kembalikan kepada rakyat. Noktahkan kemiskinan, beri pendidikan yang bermutu, selamatkan anak-anak dari semua kaum, agama, wilayah. Jadi tidak lagi kita bergaduh soal peruntukan-peruntukan kecil. Tidak ada sebab hal ini dibolehkan, diteruskan. Jadi saya harap penekanan ini berikan manfaatnya. Kita faham tanggungjawab agama kita, tanggungjawab bangsa, tanggungjawab budaya, semuanya sekali. Dia mesti bermula dengan tata kelola yang baik.